Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini saya berada di Sri Damai Resort. Sambil ambil mood kan, rehat kita sikit, cuti sikit, ambil feeling kan. Tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal Sri Damai Resort ni kan. Tapi di samping tu kita tunjukkanlah scene-scene yang cantik yang ada area Sri Damai Resort kan. Dia ada chalet yang cantik, bilik yang cantik. Di samping tu dia ada juga ada bola-bola binatang, ada rusa, ada ikan banyak kan, boleh mancing kat sini. Lepas tu boleh main sungai kan. Okay, apa yang kita nak sembangkan kali ni adalah berkenaan dengan hari Isnin ni. Hari Isnin ni bersamaan dengan 29/93 iaitu Nisfu Syakban. Apa ada dengan Nisfu Syakban ni? Apa itu Nisfu Syakban ni? Tapi sebelum kita pergi ke arah apa itu Nisfu Syakban, apa yang kita semua tahu berkenaan dengan Nisfu Syakban ni, kita ambil tahu dulu Syakban tu apa. Syakban ni adalah bulan yang ke-8 di dalam kalender Islam, iaitu di antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Rejab, Syakban, Ramadan. Nanti yang seterusnya adalah Syawal. Jadi bulan Syakban ni selalunya yang kita semua tahu di antara tiga bulan ni, bulan Rejab, Syakban dan juga Ramadan ni. Bulan Rejab ni adalah bulan untuk kita memohon ampun kepada Allah. Dan bulan Syakban ni pula adalah bulan untuk kita memperbaiki diri kita. Dan seterusnya bulan Ramadan tu adalah untuk terus kita menambah lagi amal ibadat kita. Okey, menurut daripada pembacaan saya ni, malam Nisfu Syakban ni, Nisfu ni adalah bahasa Arab, bererti setengah. Nisfu Syakban bererti setengah bulan Syakban. Malam Nisfu Syakban adalah malam 15 Syakban, iaitu siangnya 14 hari bulan Syakban. Maka Nisfu Syakban adalah peristiwa hari ke-15 dalam bulan Syakban tahun Hijrah. Umat Islam mempercayai yang ada yang pada malam Nisfu Syakban ni amalan akan dibawa naik oleh malaikat untuk ditukar dengan lembaran amalan yang baru setelah setahun berlalu. Nabi Muhammad SAW menggalakkan umatnya untuk bangun malam dan berjaga serta beriktikaf sepanjang malam kerana tidak mahu amalan diangkat dalam keadaan tidur atau lalai. Malam Nisfu Syakban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat selepas malam Lailatul Qadar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW tidak tidur pada malam itu, sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bangun pada malam Nisfu Syakban dan bersembayang, dan sungguh lama sujudnya sehingga aku fikir beliau telah wafat. Apabila aku melihat demikian, aku mencuit ibu jari baginda sallallahu alaihi wasallam dan bergerak. Kemudian aku kembali dan aku dengar baginda sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sujudnya, "Ya Allah, aku pohonkan kemaafanmu daripada apa yang akan diturunkan, dan aku pohonkan keredaanmu daripada kemurkaanmu, dan aku berlindung daripada-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian terhadap-Mu seperti kamu memuji dirimu sendiri." Baginda Rasulullah SAW sendiri telah menggalakkan kita agar beramal pada malam kemuliaan Nisfu Syakban dengan sabdanya. Artinya, apabila tiba malam Nisfu Syakban, maka hendaklah kalian bangun pada malamnya, melakukan ibadah dan berpuasa pada siangnya. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala turun merahmati hamba-hambanya pada malam tersebut. Mulai dari terbenamnya matahari ke langit dunia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Adakah dari kalangan hamba-hambaku yang memohon keampunan, maka akan ku ampunkannya. Adakah dari kalangan mereka yang memohon rezeki, maka akan ku turunkan rezeki untuknya. Adakah dari kalangan mereka orang yang ditipu bala, maka akan ku sejahterakannya. Adakah dari kalangan mereka yang begini, dan adakah dari kalangan mereka yang sangat begini, sehinggalah terbit fajar." Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, baginda berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Malam ini adalah malam Nisfu Syakban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah datang kepada hamba-Nya pada malam Nisfu Syakban dan memberi keampunan kepada mereka yang beristighfar. Mereka memberi rahmat ke atas mereka yang memberi rahmat, dan melambatkan rahmat dan keampunan terhadap orang-orang yang dengki. Hari Nisfu Syakban adalah hari di mana buku catatan amalan kita selama setahun diangkat ke langit dan diganti dengan buku catatan yang baru. Catatan pertama yang akan dicatatkan di buku yang baru akan bermula pada masuk waktu maghrib 15 Syakban, bermula pada 14 hari bulan Syakban ketika masuk maghrib." Jadi di antara banyak amalan yang dilakukan ketika malam Nisfu Syakban ni adalah banyakkan solat, banyakkan zikir apa semua, dan pada keesokannya kita puasa sunat.
Berikut adalah amalan-amalan yang selalu dilakukan ketika malam nisfu Sya'ban. Diceritakan bahawa Ibnu Abi As-Saif Al-Yamani berkata, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, ayat tu diturunkan pada bulan Sya'ban ni. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jalani juga berkata yang malam nisfu Sya'ban adalah malam yang paling mulia setelah Lailatul Qadar. Seterusnya saya akan bacakan hadis-hadis untuk jadikan kita punya rujukan. Untuk hadis pertama, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahawa pada suatu malam dia kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia keluar mencarinya dan akhirnya menemukan beliau di kuburan Baqi' sedang mengadahkan wajahnya ke langit. Beliau kata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa yang banyaknya melebihi jumlah bulu domba Bani Qab. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis kedua pula diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban mengawasi seluruh makhluknya dan mengampuni semuanya kecuali orang musyrik atau orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ketiga pula diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam nisfu Sya'ban tiba, maka solatlah di malam hari dan berpuasalah di siang harinya, kerana sesungguhnya pada malam itu setelah matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia dan berkata, adakah yang beristighfar kepadaku, lalu aku mengampuninya? Adakah yang memohon rezeki, lalu aku memberinya rezeki? Adakah yang tertimpa bala, lalu aku menyelamatkannya? Adakah yang begini, demikian seterusnya hinggalah terbit fajarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi banyak kisah-kisah, cerita, hadis-hadis sahih apa semua menceritakan dengan kelebihan-kelebihan malam nisfu Sya'ban ni. So tadi kita sebagai umat Islam ni adalah lebih elok lah kan, kita gunakan kesempatan yang ada ni untuk memperbaiki lagi diri kita, tambahkan lagi amal kita untuk kita menuju ke Ramadan, tambah supaya kita sentiasa menjadi hamba yang diredai oleh Allah. Dan umat Islam juga seringkali antara amalan yang kita selalu lakukan adalah membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Tak kisahlah pada malam nisfu Sya'ban tu, buatlah seberapa banyak amal ibadat yang kita mampu lakukan. Dan semua ni adalah di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan izinnya. Jadi menurut pada pembacaan ni juga, amalan bacaan Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban tidak mengapa bagi umat Islam mengamalkan membaca Yasin 3 kali setelah solat maghrib pada malam nisfu Sya'ban secara berjemaah dengan suara yang ditinggikan, kerana amalan seperti ini termasuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan juga termasuk dalam perkara berzikir yang diperintahkan oleh syarak secara umum. Menghususkan sebahagian tempat atau masa untuk dilakukan sebahagian amalan soleh juga berterusan melakukannya setiap tahun merupakan perkara yang tidak bertentangan dengan syarak, selagi mana ia tidak diiktikadkan sebagai amalan wajib serta berdosa jika meninggalkannya. Berdasarkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, adalah Nabi Muhammad SAW sentiasa datang ke Masjid Quba pada setiap hari Sabtu, sama ada baginda datang secara berjalan atau berkenderaan. Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa berdasarkan hadis ini, harus seseorang itu menghususkan sebahagian hari dengan melakukan sebahagian amalan soleh serta berterusan melakukannya. Oleh yang demikian, amalan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Islam dan dengan membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban secara berjemaah di masjid adalah amalan yang tidak bertentangan dan dengan syarak, serta bukanlah perbuatan bid'ah, dalalah, juga tidak makruh melakukannya asalkan tidak mengiktikadkannya sebagai amalan wajib. Lagipun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa sebahagian ulama Al-Syam menggalakkan umat Islam menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid. Jadi kita di rumah kita tu, kita hidupkanlah malam nisfu Sya'ban ni dengan ahli keluarga kita, baca Yasin, solat jemaah sama-sama. Bermula dengan solat maghrib jemaah, lepas tu kita baca Yasin 3 kali, dan sambung dengan solat Jumaat Isyak pula. InsyaAllah amal-amalan ni kita mohonkan supaya amalan kita diterima dan diridai dan mendapat redha daripada Allah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tu'la biha wa'ish wa tunalu bihir raga'id asmal khawatim yustasqal ghamamu ajihil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa lamsin ba'ala li kulli ma'lumin lang raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Selamat beribadat.